Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel, guys. So in this video kita nak cerita topik yang menarik, agak menarik for me. Right, that is one of the teknik yang saya lah applykan untuk dapat pesan yang tinggi dalam pasaran saham. Okay. So guys, like always, kalau manfaat, sharekan kat kawan like. Dan guys, like always, jangan lupa sub to the channel. Okay, if you're not already. Right. Before that, okay, saya nak cerita something. Okay, before we jump into our topic, saya nak cerita something yang agak penting. Right, terutamanya being a trader ni. Okay, please don't skip this, guys. Trust me, benda ni saya rasa penting sangat-sangat. Lagi-lagi kalau you nak jadi seorang trader. Okay, right. Alright guys, before we jump into our topic, saya ada benda sikit nak ulas. Dan actually memang hari tu pun saya nak ulas, cuma saya takut video tu panjang sangat. Right, so jadi saya decide untuk nak buat sekarang lah. Okay. Right, actually macam ni, it is about my journey. Okay, you guys boleh baca full. Okay guys, saya nak cakap awal-awal that please don't skip this punya part. Okay, right, sebab this is very very important. Lagi-lagi terutamanya kalau you betul-betul decide nak jadi seorang trader. Okay, you akan lalu, untuk saya lah, memang mostly trader akan lalui fasa-fasa ni. Trader-trader yang baru start, yang belum konsisten, dia akan lalui fasa-fasa ni. So please guys, watch this part. Okay, right. Okay, macam ni. Saya bila saya Jumaat hari tu saya kira untung saya macam terus macam terfikir tau, macam dulu aku banyak kali tau nak give up. Sebab apa? During my first 6 months, 6 bulan yang pertama, saya banyak suffer loss tu, macam bukan loss dia manjang. Maksudnya saya banyak kebanyakannya short term lah, jual sini, jual beli counter tu balik, ni jatuh and so on. Okay, dan bila saya fikir balik, macam banyak kali saya nak putus asa. Terus terang saya cakap, banyak kali saya nak putus asa. Okay, dan yelah macam-macam lah saya buat. Bila saya down, saya akan call mak saya, cakap nak putus asa lah, tak boleh dah semua ni, dah banyak sangat rugi, macam that kind of thing lah, tak menjadi je. Lepas tu sebab apa, satu lagi is that saya kerja keras untuk modal. Saya kerja, saya put my effort dalam untuk dapatlah modal saham saya tu, right. Dan macam tu je, bila loss, yelah, you pun tahu kan, let's say lah, kalau you kerja keras 10,000 kan contoh, lepas tu 200-300 you boleh loss macam tu je, you pun tahu kan, 2-3%. Lagi-lagi kalau you pilih counter yang murah kan, obviously kejap je 500 pun boleh rugi 5%, right. So benda betul lah yang saya suffered dulu, right. Dan memang banyak kali saya nak give up actually. Okay, saya macam tak boleh lah macam ni, asyik rugi-rugi ni, aku dah lah penat kerja macam ni, kerja susah semua, dan macam tu je loss kan. Dan banyak kali lah saya tanya diri saya, macam aku nak ke betul ke aku boleh, dan that kind of thing. That saya rasa ramai trader yang lalui fasa-fasa ni. Okay, yang berjaya pun ramai lalui fasa-fasa ni, that keep on asking yourself that betul ke ni. Ada yang sampai 2 tahun. One of my coach tu yang saya untung juta-juta, dia 2 tahun, almost 2 tahun untuk dia nak reach consistency yang betul-betul konsisten. Okay, but that doesn't mean that you kena tunggu 2 tahun, tak. Okay, ada orang, setengah orang. Okay, one of our team pun, member punya team pun, dia berapa sebulan 2 bulan je terus konsisten lah, ada. Right? Sebab tu setiap kali saya nampak orang yang macam ni, saya memang puji sangat-sangat lah. Saya cakap macam bagus. Okay, sebab kenapa saya rasa orang-orang yang macam ni, macam mana dia boleh konsisten terus tanpa dilalui fasa-fasa macam ni, is diorang terus ikut orang dah berjaya. Okay, rather than diorang perlu lalui fasa-fasa gelap tu, diorang dah ambil pengajaran, faham tak? Maksudnya dia dengar cakap coach dia tu, maybe coach dia cakap dia dah rugi banyak-banyak ni sebabkan buat ni, dan dia elak siap-siap benda tu. So maybe sebab tu ada setengah orang yang tak ramai, yes memang saya tahu tak ramai, maybe about I don't know berapa persen kan, that diorang tak lalui pun tahu rugi. Ada, maksudnya sikit lah, macam sikit je rugi, dan sebulan 2 bulan dah untung dah. Okay, saya cakap terus-terang 6 bulan, dan lepas tu, dan betul-betul lepas tahun tu, dan only betul-betul start untung banyak lah. Okay, awal-awal tu untung sikit-sikit je lepas 6 bulan tu pun. Okay, so okay, kenapa diorang one of the key success yang saya rasa yang diorang buat is diorang terus praktiskan apa, elak terus mistake-mistake yang benda-benda yang orang dah berjaya buat. Okay, so tu adalah kunci dia. Okay, dan apa yang saya nak cakap is, takeaway yang you perlu ambil is that, guys, kalau you pernah ada dalam diri you rasa macam nak give up sebab you dah lost banyak and all, okay guys, please trust me that as long as you not giving up, okay, as long as you tak give up, okay, you akan ada peluang untuk you nak berjaya. As simple as that. Selagi the moment you give up tu lah,
the moment dia akan berakhir, perjuangan you akan berakhir. Okay, so selagi you tak putus asa, selagi you masih terus bangun balik, rugi bangun balik, insyaAllah akan ada ruang kejayaan untuk you. Cuma yang paling penting, macam saya selalu pesan, that sentiasa belajar daripada kesilapan you. Kalau you buat juga benda yang sama, salah buat lagi, then macam mana you nak improve, faham? Okay, so saya ada banyak ni lagi boleh baca lah. Saya rasa macam banyak value lah ni, saya rasa lah. Okay, that saya banyak kali cakap dan saya ada cakap kat sini, that bila fikir-fikir balik, kalau lah aku give up dulu, tak merasalah aku untung yang banyak macam ni. So betul lah, faham tak maksudnya banyak kali dah saya nak give up dulu, tapi alhamdulillah ada orang yang macam mak saya, jangan give up, orang-orang yang yang dekat dengan saya lah, support saya. Ada juga orang yang macam nak downkan kita, tapi kita kena tutup telinga. Ada yang jenis ada yang jadi macam tak payahlah, tak kisah, merugikan duit je, baiklah fokus benda lain. Ada certain orang yang macam tu, tapi kita kena percaya kalau benda tu boleh buat duit, kita percaya, fokus, right? Cuma apa yang saya nak sampai before kita nak jam topik is simple as this. Okay guys, you tak perlu pun teknik holy grail, so called holy grail, maksudnya teknik yang ramai terlampau fokus, yang nak pakai teknik ni confirm untung yang so on. Tak perlu, cukup you fokus satu teknik yang berkesan, right? Cari entry cantik, sabar. That is problem yang paling susah, untuk nak sabar tu. Okay, tu saya rasa yang paling susah, yang ramai orang tak boleh buat. Sabar, sampai area resistance, jual. Okay, janganlah naik 1-2 bit jual and so on. Okay, bila dah jatuh 4 bit takkan loss, contoh. Tapi naik 1-2 bit, jual. That is one of the problem juga lah, right? So benda-benda tu ada banyak saya share kat video-video lain, you guys boleh tengok, insyaAllah bermanfaat. Bukanlah terbaik, tapi itulah yang saya mampu kongsi. Okay guys, right? So tu adalah sedikit saya nak sampaikan lah. Banyak lagi saya nak cerita sebenarnya, tapi saya tak nak video ni panjang sangat. Itu pun dah 6 minit kan saya cakap pasal benda ni je. Okay, tapi saya rasa benda tu penting. Okay, please guys, fokus saja. Kalau insyaAllah you nak berjaya, fokus saja. Teknik yang simple je, tak perlu susah, simple. Okay, you yang masuk entry cantik, you jual area resistance, as simple as that. Okay, insyaAllah you akan untung. Alright, insyaAllah. Alright, let's jump into the topic. Okay, kita nak terus masuk point pertama. Kita ada buat 2 point kat situ. Right, first is masuk counter yang ruang kenaikan masih banyak. Okay, apa yang saya masukkan, right? Kita nak cerita terus. Okay, as you guys know, sesuatu saham ni dia bergerak dalam gap, right? Dia ada gap dia. Maksudnya apa maksud gap tu adalah jarak antara support dan resistance dia. Okay, maksudnya bila you nampak contoh saham tu dia macam ni, faham? Okay, ni adalah resistance dia, ni adalah support dia. Okay, ni adalah resistance dia, ni adalah support dia, contoh. Okay, ni adalah gap. Okay, ni adalah gap antara support dengan resistance, dan ni pun adalah gap antara support dan resistance. Okay, tu adalah gap. So apa maksud ruang kenaikan yang masih banyak? Means that bila you nampak saham yang dia punya, bila dia break, contohlah permulaan, base dia kat sini, contoh right, lepas tu you nampak ada resistance kat sini. Okay, dia bergerak dalam consolidation, dia bergerak macam ni lah, contoh. Okay, right, dan sebelum tu you nampak gap yang lama dia, contoh gap yang lama dia dekat sini, contoh. So you guys nampak dia punya ruang kenaikan tu masih banyak. Maksudnya based on kefahaman kita, bila dia break harga kat sini, okay, bila dia start balik nak buat uptrend, okay, dia break kat sini, resistance kat sini, okay, dia punya ruang kenaikan adalah tinggi. Okay, you boleh nampak kat situ. Maksudnya contohlah, let's say harga, contoh harga 20 sen, betul? Base let's say 17 sen lah, contoh. Okay, ni adalah support kita dah, right? 17 sen. Okay, ni adalah resistance kita sekarang, 20 sen, right? Dekat sini contoh 30 sen, nampak? So you guys boleh nampak dekat situ ruang kenaikan banyak. Okay, let's say dekat sini kita ada 20 bit ruang kenaikan, betul? Okay, contoh kalau you masuk, let's say lah you masuk break yang sini, you punya cut loss let's say bawah sini, bawah 17, let's say 16.5. So cut loss you about 5 bit, contoh. Okay, so you punya cut loss adalah 5 bit. Okay, jadi inilah maksud saya. So bila you cari saham-saham yang ruang kenaikan dia masih banyak, bila dia break tu, gap dia tu jauh, right, itu adalah one of the strategi yang kita pakai untuk hunt saham yang naik banyak lah, yang boleh naik banyak, yang kita nampak. Itulah antara teknik yang kita pakai. So kita dah masuk dah, actually kita dah masuk poin kedua terus. Reward yang di offer adalah tinggi, gap sesuatu saham itu, dan risiko yang agak rendah. Okay, so as you guys nampak tadi, bukan tak ada risiko, ada risiko. Contohlah kalau you buat stop loss bawah sini, which is
Kalau you pandai cari lah, kalau you dapat saham yang buat pergerakan macam ni, actually susah jugalah dia nak break business sebab dia dah membuktikan dia ada strong support bawah sini, right? Tapi let's say lah kalau dia pecah juga, you rugi maybe, betul? Itu adalah cut loss you lah. Dan kalau insyaAllah bila dia break ni, dia akan menuju ke sini, dia takkan terus pergi macam ni, no. Tapi dia akan menuju ke harga tu. Okay, so kalau jadi you akan untung 20 bit, right? Something like that. Obviously bukanlah 20 bit ni dapat full lah. Kita nak cerita kat point kedua nanti sekejap lagi, alright? Macam mana nak dapat persen yang lagi tinggi, macam mana untuk you nak support, untuk you nak dalam keadaan you nak tenang, you nak hold ni, right? Obviously it's not gonna be easy in order untuk you nak hold daripada 20% ke 3% ni kan. Maksudnya dia dah naik 26 sen, okay, dan dia akan jatuh balik 24 sen. Dia naik balik 26 sen, jatuh balik 23 something like that lah. Okay, as long as dia tak buat low baru, dia masih dikira uptrend lah. Itu saya pernah cakap kan. So kita ada juga teknik yang kita pakai untuk nak hold sampai kena 3% ni, right? Untuk kita nak tenang. Tu kita nak cerita kat point kedua. So itu adalah point yang pertama, right? So bila you nampak gap sesuatu saham tu masih jauh, right, dan dia punya risk yang you ambil agak rendah, macam tadi kan, kalau jadi 20, kalau tak jadi 5, maksudnya dekat situ 4 kali ganda, right? You punya reward adalah 4 kali ganda. Itu kita panggil ratio reward, risk to reward, right? Okay, that is basic lah, kita pernah cerita kan dekat video lepas pun, right? So itu adalah point yang pertama. Okay, alright, kita nak masuk point kedua. Okay, point kedua ni dia agak panjang, tapi saya dah banyak kali pun cerita sebenarnya, right? Cuma kita nak bagi basic lah, kita nak cerita basic. Okay, contoh. Okay, kita ambil contoh yang sama. You nampak ada resistance, okay, you nampak ada resistance kat sini, you nampak ada dekat resistance kat sini lah, ni resistance pertama kita lah, dan ni adalah support. Banyak saham-saham yang buat pattern yang macam ni, ruang kenaikan dia banyak. Okay, so let's say lah you masuk contoh lah, contoh 20 sen, okay, 20 ni 20 sen lah, okay, base support 17, betul, 17 sen, dan let's say resistance 30%, let's say saja, okay, right, dan gerak dan dia break. Okay, you di break, you masuk let's say 1000 lot dekat harga 20 sen, betul? Contoh you masuk 1000 lot, okay, contoh saja, okay, right. Apa yang you boleh buat is, dan apa yang saya selalu buat pun is, saya akan jual sikit-sikit, right, in order untuk you nak dapat persen tinggi. Yang maksudnya kalau you dapat reach 30% ni, you akan dapat berapa persen? 50%, betul? Right, ROI you akan 50%. So macam mana you nak dapat 50% ni? Okay, obviously it's not gonna be easy, right? Dengar senang, dengar senang. Apa tutup lah, tak payah tengok, orang cakap tak payah tengok, biar je dia naik. The thing is, you tak tahu sama bila dia nak kena 3% tu, dan dalam keadaan dia nak naik ni, right, you bayangkan dah kena 26 sen, tiba-tiba lah ada masalah politik and so on, benda tu akan efekkan emosi you tau. Ada masalah politik lah, ada masalah apa-apa, you tiba-tiba dia jatuh balik sampai 20 sen. Apa you rasa? Okay, so apa yang you nak buat dalam keadaan ni in order untuk you nak reach juga 30% ni, you nak reach juga, you target you nak juga dapat 50% ROI. Apa yang you boleh buat? Okay, you boleh position sizing, right? Ni saya ada cerita, okay, right. Tengok point tu. Apa yang you boleh buat is, contoh, dekat mana yang you nampak make sense untuk nak jual. Maksudnya ada jugalah some sort of resistance. Okay, in this keadaan, kalau you tak nampak resistance yang clear, tapi you nak jual juga sikit-sikit, sebab kenapa? Okay, saya dah cerita kat sini kenapa you perlu jual sikit-sikit, ataupun kenapa bukan perlu, kenapa saya jual sikit-sikit. Kalau saya nak dapat ROI yang tinggi, saya nak tenang. Okay, maksudnya kalau dia naik lagi, saya tak ada rasa macam fras. Dan kalau dia jatuh pun saya okay, aku dah jual tadi. As long as dia tak buat low baru, aku tak fras pun, sebab aku dah realize kan some of my profit, aku dah lock in my profit. Okay, jadi either way berlaku, sama dia tidak naik ataupun dia jatuh, kita akan tenang. Dalam keadaan dua-dua kita akan untung, InsyaAllah. Right, sebab tu saya cakap banyak kali, saya cakap entry tu cantik. Kalau entry cantik, kalau you dapat entry yang cantik, ruang kenaikan tinggi, InsyaAllah dia takkan buat, dia bukanlah takkan, susah lah untuk dia nak buat low baru. Okay, lagi susah untuk dia nak naik lah maksudnya, right. Bukan tak boleh. Maksudnya kalau you enter 20% kan, dia dah start naik tu, normally InsyaAllah dia akan dia akan berlega-lega around atas 20 sen ni lah. Okay, dia akan naik 24 sen, dan dia akan jatuh balik 20 sen, lepas tu dia naik balik 23 sen, lepas tu dia naik maybe jatuh balik 20 sen balik, lepas tu naik pula 26 sen, lepas tu jatuh balik 20 sen. Dia biasa lah benda tu, right. As long as dia tak buat low baru. Okay, sebab tu bila you entry you cantik, you akan tenang. Right, so apa yang you boleh buat is,
position sizing. Contoh macam saya cakap tadi, you masuk 1000 lot. Okay, apa yang you boleh buat is you boleh pakai gun, you boleh saya ada sharekan benda ni dalam sharing session house. Okay, alang-alang tu saya nak mention. Okay, sesiapa yang tak dapat join hari tu, kita akan buat 10 hari bulan 4 lah sharing session house. Okay, untuk 30 orang saja. Okay, sebab kenapa kita tak nak ramai, kita dah cakap hari tu kan, sebab kita ada Q&A punya session and all that. Siapa yang berminat boleh PM nombor. Okay, lalang terus cakap. Okay, sebab kita ada ceritakan pasal gun, macam mana kita nak TP area gun, kita ada share dekat sharing session house tu, right? Okay, jadi dia simple ya. Actually kalau saya nak cerita kat sini pun boleh, tapi panjang lah. Right, you boleh TP, maksudnya kat sini kan, you nampak resistance yang clear area sini, tapi you nak TP juga, let's say area 24 sen, area 26 sen. Apa yang you boleh buat is you boleh tengok gun, okay, dekat mana yang ada make sense untuk you nak jual. So you boleh jual, let's say lah, you jual 24 sen 200 lot contoh. Okay, dan bila dia jatuh balik 20 sen, at least you tak frust, you dah tahu aku dah jual lah 200 lot dekat 24 sen dan aku tak rugi pun lagi. Lepas tu dia naik balik, let's say 26 sen, you jual lagi 200 lot contoh. You dah jual 400 lot dan tiba-tiba news buruk keluar ke apa and so on, you dah tahu dah kalau dia jatuh pun aku tak kisah sangat, maybe aku nak tambah kalau dia jatuh pun, maybe at a time kadang you mengharapkan dia jatuh sebab you nak tambah contoh, ya. So at least you dah jual banyak. Sebab itulah ada yang kita tengok orang tu, dia dah masuk saham tu tapi dia macam nak juga saham tu jatuh. Kenapa? Sebab dia nak tambah position dia, sebab dia yakin kat saham tu, sebab dia tahu as long as saham tu maintain atas 20% insyaAllah boleh naik balik. Okay, so itulah antara sebab dia. Dan let's say lah, okay, pergi 24 sen pula, lepas tu naik pula 28 sen, jual lagi 200 lot contoh. Okay, so you tinggal baki let's say 400 lot je. Bila dia jatuh balik daripada 28 sen ni, right, ke 20 sen, you takkan frust, betul, sebab you dah jual 600 lot. Betul, you dah lock in profit 600 lot, you dah realizekan 600 lot. Tapi kalau you tak jual langsung, maksudnya dia naik sampai 280 ni, you tak jual langsung ni, you tak jual sikit pun, bila dia jatuh sekali macam ni, you akan panic. Dan you akan tiba-tiba you akan nak jual pula kat area ni nanti. Boleh ada jadi kes macam tu. Dah elok dah, kira tak ada apa lagi lah, as long as di 20% kan. Kadang dia macam bergurau sikit lah, dia pecah sikit 195 kan, right, dia buat shadow sikit kat bawah ni, dia buat echo sikit, dan cut loss, you cut loss dia naik balik. So this is the problem lah. So apa yang you boleh buat kalau you nak tenang ni adalah one of the strategy yang saya kongsikan lah, you tak perlu buat pun. Okay, tapi kalau you nak try, you boleh try. Benda tu berkesan kat saya, right? So you boleh jual sikit-sikit. So bila dia jatuh sharp yang macam ni, you dah jual banyak, you dah jual let's say 600 lot pun daripada 1000 lot tu contoh. Okay, so that is one of the technique yang kita pakai untuk nak reach 30 sen ni. Okay, ada setengah orang dia boleh hold sama 30 sen ni. Okay, bagus, right? Tapi saya tak boleh. Okay, saya tak biasa hold full position sampai area TP yang jauh, right? Kalau setakat gap 5-6 bit tu tak ada masalah lah kan. Okay, tapi kalau gap dia agak jauh macam ni, lebih berapa bit ni, 20 bit kan contoh, dia jauh gap dia, maksudnya obviously sama 30 sen tu maybe makan masa, right? So macam mana you nak tenang, you boleh jual sikit-sikit, right? So dapatlah persen yang tinggi. This is one of my technique yang saya pakai untuk nak dapat ROI yang tinggi, okay, in terms of percentage dalam portfolio. Okay guys, right, semoga bermanfaat. Alright, I think that's it for the video guys, right? Saya tahu saya tak ada bagi contoh-contoh saham. Kenapa saya nak bagi tahu terus terang kat sini, right? Kita nak selamat. We are being careful, right? Kenapa? Sebab kita tak nak take any risk. Sebab kita punya plan nak hidup lama dalam community YouTube, dalam community Telegram kita semua, right? So kita tak nak ada masalah apa-apa, sebab kita dah cakap dengan pegawai and so on sebenarnya, right? Kita dah consult and all, dan in order untuk kita nak selamat, tak payah sebut dah nama-nama saham. Dan in terms of bagi macam tadi contoh, saya bagi contoh gap, you boleh cari dia pattern macam tu, right? Okay, melainkan insyaAllah in future kalau you jadi klien saya, right, insyaAllah nanti saya jadi advisor, you boleh jadi klien saya dan saya boleh tolong lah in terms of counter apa nak beli and so on, right? Tapi kalau you bukan, even though saya dah advisor, you bukan klien saya, masih tak boleh. So dalam group tu saya cakap terang kepada yang belum join, kalau you tanya boleh beli ke tak, boleh jual ke tak, boleh hold ke tak, saya takkan jawab. Cuma apa yang saya boleh cakap is tengok betul-betul support, whether dah pecah ke support, tengok betul-betul resistance dah breakout ke, you nak consider entry, and that kind of thing, right? Itu sahaja yang saya boleh tolong. Kalau you rasa macam tak boleh, you tak suka dengan cara tu, saya tak boleh buat apa. Saya harap you guys boleh respect benda tu, sebab kita nak hidup lama dalam dunia ni. Okay, right? So I think that's it for the video. Saya dah cakap ayat tu, right? Okay guys, thanks for supporting this channel, thanks for watching, I'll see you in the next video, bye.